Mari kita muhasabah, cuba kita cek diri kita. Kalau hak kita dengan Allah, apa hak Allah yang kita perlu tunaikan? Contohnya, puasa hari tu yang kita tinggalkan, ada lagi tak qada, itu hak Allah yang Allah akan tuntut. Solat yang kita ada tinggalkan, belum qada lagi. Kemudian zakat, kalau kita tak keluarkan, itu hak Allah. Kalau kita tak tunaikan, seolahnya kita mengambil, maksudnya kita mengambil hak Allah dan juga hak-hak manusia yang lain. Ke atas harta kita ada hak manusia yang lain. Kemudian apa lagi? Nazar mungkin. Apa-apa urusan kita, urusan ibadah yang diwajibkan, itu dipanggil hak Allah ke atas kita. Jadi wajiblah kita tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, maka seolahnya kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang melibatkan tentang hak manusia ni, apa-apa barang, apa-apa tanggungjawab, apa-apa saja hutang, contohnya hak orang terhadap kita hutang. Okey, cuba kita tengok. Kita tengok sikit bab hutang. Ada satu ketika Rasul dibawakan satu jenazah. Kemudian Rasul bertanya soalan, adakah jenazah ini, si fulan ini, arwah ni ada hutang? Kalau kita matilah kan hari ni, bila ditanya soalan tu, agak-agak banyak tak hutang kita ni? Ui, memang banyak lah. Memang banyak. Lepas tu orang jawab, banyak sangat hutang dia, keliling pinggang. Semua bank dia pinjam. Contohlah kan. Tapi kita ni boleh relax, boleh tidur lena, makan kenyang, pada hutang banyak ni. Hutang dengan manusia memang akan buat resah gelisah. Hutang dengan bank kita tak adalah resah gelisah sangat kan. Sebab ada insurans. Betul? Cover kan. Kita fikir kalau kita meninggal, insurans cover. Kita beli rumah, kerajaan pun sama akan ni. Kita fikir macam tu. Lepas tu kita lalu kau main bank ke CIMB, selamba je kan. Tak adalah malu-malu ke. Tapi kalau hutang dengan manusia ni, manusia hari ni ada yang jenis berhutang dengan manusia dan tak rasa pun malu, tak rasa pun bersalah, walaupun dia ni melintas-lintas je kan. Kita ni kan yang beri hutang, orang tu hutang kita. Kita pula yang malu. Jadi terbalik. Yang kedua, dia pula yang marah bila kita tanya. Terbalik. Pelik kan? Lepas tu, dia boleh pula contohnya pergi ke mana-mana, beli itu, beli ini, siap buat rumah terbuka. Kita tak boleh buat rumah terbuka. Contoh kan? Allahu Akbar. Memang ujian. Ujian yang berat bagi orang yang memberi hutang, tapi ujian lagi berat kepada yang berhutang tu. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang berhutang dan dia mampu membayar hutang saudaranya, namun dia menangguhkan, dia tak bayar, dia umpama mencuri, mengambil harta, merampas harta saudaranya. Dia memang tak curi, dia bukan pencuri, dia bukan ambil dengan ni. Dia berhutang, A berhutang dengan B. Dia sebenarnya mampu bayar dah, tapi dia melengah-lengahkan. Dan masa sama, kan beli gelang, kan makan sedap-sedap dekat hotel, kan pergi berjalan. Dan masa sama, dia tak mendahului bayar hutang tu. Maka sepanjang itu, seolahnya hidup dia tu tak tenang, tak berkat, dibelenggu dengan hutang. Bahkan ia dikira sebagai, Nabi sebut dalam hadis itu, dia seumpama mengambil, merampas ataupun mencuri harta saudaranya. Subhanallah, jangan main-main. Sebab dosa besar ni, kita baca bab merampas harta, mengambil hak orang lain. Sebab itu, Nabi ni bila datang, Nabi tanya, adakah si fulan ini ada hutang? Lalu sahabat-sahabat menjawab, tak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Datanglah jenazah yang lain pula. Nabi tanya soalan yang sama. Adakah dia ada hutang? Apa-apa hutang? Ada orang angkat tangan. Ya, benar dia ada hutang. Lalu Rasulullah pun enggan untuk menyolatkan jenazah yang kedua ini kerana ada hutang. Bukan sebab Rasulullah sombong ke, Rasulullah apa ke, tapi Rasulullah nak menegaskan bahawasanya sebab Nabi ada bersabda, sesungguhnya dosa orang yang mati syahid semua diampunkan Allah kecuali hutang. Kemudian adalah sahabat yang lain bagi tahu, ya Rasulullah, aku akan bayar hutangnya. Aku akan jadi pihak, bagi pihaknya aku akan membayar hutangnya.
Kemudian Rasulullah pun solatkan jenazah. Masya Allah. Rasulullah nak bagi kita faham, jangan ambil mudah tentang hutang. Kalau kita sebab kelalaian kita duk tangguh-tangguh, patutnya kita dah boleh bayar, tapi kita dahulukan keinginan kita, kehendak kita, bukan keperluan. Lalu akhirnya kita teruskan juga dalam keadaan demikian berapa tahun, berapa hari dan sebagainya. Orang tu tak reda, maka dikira macam kita mencuri hartanya. Na'udzubillah min zalik. Okey, ada orang tanya, Ustazah, kalau orang ni dia berhutang dengan kita, dia minta tangguh, apa yang patut kita buat? Pertama, dalam hadis Nabi, kalau dia betul tak mampu, disunatkan, dituntut untuk kita menangguhkan hutang. Dan sepanjang tu kita diberi pahala. Sebenarnya kita bagi hutang pada orang yang susah, beri pinjam, dapat pahala. Berapa dia pinjam? Berapa lama? Saya nak pinjam sebulan. Selama sebulan tu kita telah meringankan beban dia. Dah cukup sebulan, kita kata dah cukup tarikh ni. Boleh tak minta tangguh, tak mampu lagi nak bayar ni. Jadi kalau ikut kaedah Islam, wajib diberi tangguh. Maksudnya bukanlah wajib qat'i, tapi maksudnya dituntut untuk kita beri tangguh. Selepas itu dia tak mampu lagi. Subhanallah, para jemaah sekalian, kalaulah kita mampu, kita kuat, kita menghalalkannya, jadikannya sedekah. Tak apalah, tak payah bayar, itu dikira sebagai sedekah. Dan sedekah ini lebih tinggi nilainya daripada sedekah yang kita duk bagi sedekah tu. Sebab apa? Orang ini memang betul-betul memerlukan dan dia betul-betul terdesak dan dia bukan saja-saja nak minta tangguh. Akhirnya kita meringankan dia dalam banyak hal. Kita meringankan hutangnya, kita meringankan kehidupannya dan kita melegakan hatinya. Dia memang resah gelisah. Orang nak bayar hutang resah gelisah. Bila tak mampu nak bayar, memang susah hati. Kita telah melapangkan hatinya. Banyak pahala yang kita dapat apabila kita menghalalkan hutang orang yang tidak mampu untuk membayar hutang.